أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 أستغفر الله
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan membacakan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan sahabat yang berada di dalam talian sentiasa diberi rahmat keberkatan oleh Allah. Terima kasih kerana bersama kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan asbab Al-Quran, mu'jizat Al-Quran, keberkatan Al-Quran, kita termasuk di kalangan golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut sallallahu alaihi wasallam, kena sambut, kena jawab, jangan diam. Bila disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita belajar subjek geografi mungkin sampai tingkatan 5 kita tidak buka lagi buku itu. Kita mungkin pernah belajar matematik tambahan, tapi sampai SPM kita sudah tidak buka lagi buku itu. Kita mungkin pernah belajar ilmu sejarah, tapi mungkin kita sudah lama tidak membuka buku-buku sejarah kita. Sekalipun ilmu sejarah itu akan digunakan hingga kini, walaupun ilmu geografi kita akan guna sehingga kini, walaupun kita akan menggunakan ilmu matematik tambahan tu sehingga hari ini, tetapi kita tidak lagi membukanya dan kita tidak lagi ada tuntutan untuk terus-menerus membacanya. Tetapi berbeza dengan Al-Quranul Karim yang tidak boleh sama dengan apa-apa kalam manusia sekalipun, yang mana kita akan baca dia, kita akan belajar dia, kita akan buka. Kita umur 60 ke, kita umur 50 ke, kita umur 40 ke, kita pandai ke, kita tak pandai ke, jawapannya ialah kita mesti mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan semua yang berada di dalam talian pada malam ini, termasuk di kalangan hamba Allah yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang paling baik sekali di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Baik, saya nampak tadi ada beberapa makluman yang disampaikan. Alhamdulillah, dia kata line clear. Qayyum daripada KL tadi dah beritahu. Hidayah Ho, Nurul Hidayah daripada Pulai Perdana, kata dia line pun clear. Melayu Pasir Gudang, dia kata minum air tebu je Ustaz. Masya Allah, kat mana tu dia minum air tebu tu? Muhammad Afandi Rahilah ni daripada Gelang Patah rasa ni. Barakallahu fikum. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada malam ini. Mat Misih pun daripada Melaka. Kak Kamarul Zaiha pun tadi nampak online daripada Terengganu. Kak Tina macam biasa dari Singapura dan sebagainya. Hari ini kita akan pergi kepada muka surat 207. Surah Yunus. 207 pula. 208. Surah Yunus 208. Ayat yang pertama. Mudah-mudahan semua sekali sudah bersedia membuka mushaf masing-masing 208. Tapi macam biasa, sebelum kita memulakan bacaan kita pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6.
Matnya, okey matnya. Kak Sania Ramli, Keluang okey kata dia. Mesti dekat Tinam ni. Miri, Putri Mustafa dari Miri. Jauh, Kuching sana. Di Sarawak sana. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi hari ini kita akan buat ulang kaji. Saya akan tulis secara ringkas. Iaitu, kawan saya pun, Cikgu Azwan pun ada. Barakallahu fikum. Baik, saya akan tulis secara ringkas apa yang kita pelajari pada minggu pertama dan apa yang kita pelajari pada minggu kedua, iaitu tentang mad asli ataupun mad badal yang bertemu dengan hamzah, ataupun mad asli dan juga mad badal yang bertemu dengan kita sebut dengan sukun, dengan tanda mati, dengan sukun. Baik, kawan kita ni Ustaz Khairuddin dari Parit Sulong. Barakallahu fikum. Ya, siap 208 Jadi hari tu kita ceritakan bentuknya macam ni. Mim, alif, ma. Kemudian nanti jumpa hamzah. Mimma anzalna. Jumpa hamzah. Tapi dalam dua kalimah. Kalimah yang berbeza. Yang ni nama dia mad munfasil. Mad terpisah. Okey. Kemudian kita ada jumpa juga ma, tapi dia dalam perkataan yang sama. Mimma'in, mad asli. Jumpanya hamzah juga. Tapi dia dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan. Mad asli, jumpa hamzah dalam satu perkataan. Nanti di atas ni baru kemudian diletakkan tanda mad. Ataupun saya panggil bahasa kampung saya ombak rindu tu kan. Ataupun dekat sini kadang dia letak tanda mad nanti dia letaklah dekat atas alif tu. Yang atas nama dia mad munfasil, yang ni nama dia mad muttasil. Mad munfasil ataupun mad muttasil. Tapi ada lagi satu yang saya sebut, dia di hujung perkataan haul kinayah, hak kata ganti nama, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil hak dhamir. Sama ada baris dia hu atau baris dia hi. Kalau hu, dia ada waw kat sini. Kalau hi, dia ada ya kecil kat sini. Saya gabungkan saja dua-dua lah. Sebab saya fikir semua sekali dah sedia maklum. Cuma nak memberi gambaran saja. Hu, hi. Hu, hi. Kita panggil mad silah. Kita panggil mad silah. Kenapa mad? Sebab dia dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Bila dibaca panjang? Kalau dia silah. Kalau sambung. Ma'ahu fi... ma'ahuna, ma'ahu, kalau disambung okey, cantik. Kemudian tapi kalau kita jumpa hamzah, ma'ahu in, ma'ahu in, nanti dekat sini dia ada tanda mad kat atas. Tanda mad. Mad asli dia jumpa je hamzah, dia galakkan kita, dia tandakan tanda panjang. Nanti nama dia lah mad silah tawilah. Ini cerita ringkas kenal saja cerita kampung saya. Saya tak tersusun tau cerita bab mad ni. Jangan Ustaz, dalam buku kan mad asli dulu, lepas tu mad lin dulu, lepas tu nanti mad badal dulu, barulah lompat ke sana. Ustaz lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat ke tepi, lompat ke tengah. Kenapa Ustaz lompat-lompat? Tak, saya ajar lompat pun tidak, ajar semua pun tidak. Bukan semua mad saya sebut. Banyak lagi mad farak, mad tamkin, banyak mad-mad yang lain. Tapi saya nak fokus kepada mad yang penting, yang kenal bentuk. Tu maksud saya mad kenal bentuk, mad yang penting kenal bentuk. Okey, kemudian pada hari-hari yang berikutnya kita cerita tentang termasuk mad asli dan juga mad badal. Kemudian kita ada cerita tentang hujung-hujung ayat, hujung bacaan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqima. Qim. Asalnya qi. Kemudian ada mim yang bertanda mati. Mim yang asalnya baris atas. Ihdinas siratal mustaqima. Sirama. Dia baris atas sebenarnya. Dia sebenarnya asalnya baris atas. Tapi ada orang dia nak baca berhenti pada kepala ayat, ihdinas siratal mustaqim. Maka sini mati. Jadi oleh kerana sini mati, ada mad yang datang dengan sebab jumpa mati. Mad asli jumpa si mati. Ini dia panggil mad arid lis sukun. Mad yang baru datang kerana lis sukun. Kerana kita sukunkan dia.
Ihdinas siratal mustaqim. Sama juga nanti dekat ayat kat sini. Afala tadhakkaruna ilaih. Asalnya ru ni mad asli. Asalnya mad asli. Tapi bila kita matikan, maknanya mad yang baru datang kerana mati. Kerana matikan nun. Mad arid lisukun. Kemudian yang semalam pula, kita cerita tentang ada satu mad. Bentuknya lebih kurang sama, tapi di tengah-tengah perkataan, iaitu bentuknya mad asli ataupun mad badal. Campur dengan, dia berjumpa dengan lam yang bertanda mati. Al-ana. Al-ana. Mana nak tengok bentuk dia? Kita pergi surah Yunus ni sekejap. Kita tengok ayat 51. Buka kejap. 51. 51. Muka surat ayat 51. Cuba tengok sekejap. Surah yang sama ya. Surah Yunus. Ayat 51. Cuba tengok. Macam mana ayat dia? Tengok situ. Ayat 51. Surah Yunus ayat 51. Kalau tak silap saya ayat 51. Jumpa? Baik, tengok ayat 51. Ayatnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thumma idza ma waqa'a amantum bih." Kita berhenti sini ya. Kita sepakat berhenti sini dulu. Kemudian kita tengok sini. Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Muka surat 214. Surah Yunus ayat 51. Okey, sampai kat jim ni katalah kita berhenti sini. Kemudian kita start kat sini. Ini sama dengan ayat semalam. Ayat semalam ayat 91. Hari ni saya pilih ayat 51. Ada dua perkataan dia dalam Quran. Macam mana nak bunyi dia ni? Al-ana. 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 Berapa panjang dia? Panjang dia 6 harkat. Tengok ni, saya tunjuk ni. Kat situ kan? Okey, cuba tengok. Saya tutup sebahagian. Saya tutup kat sini. Dia bentuk dia kan mad badal. Ataupun kita sebut bentuk dia, rupa dia macam mad asli, mad badal. Mad badal lah, kita panggil lah sebab ada guna hamzah kan. Ataupun bentuk dia sama dengan mad asli, iaitu alif kosong, bentuknya saja. Nama je kita tak panggil mad asli. Bentuk dia, saya cakap bentuk. Nanti orang cakap, Ustaz, itu bukan mad asli Ustaz. Itu kan hamzah istifham. Iya, kan saya kata bentuk. Saya kata bentuk. Bentuk maknanya apa? Alif kosong, sebelumnya huruf balik atas. Tu nampak tu? Saya tutup dah ni dah. Dah cover dah. 2 jari dah. Baik. Sekarang dia bertemu dengan apa? Hamzah mad asli ni, yang berbentuk mad asli ni dijumpa dengan lam yang bertanda mati. Lam yang bertanda apa? Mati. Ini cerita dia. Hamzah, alif, lam yang bertanda mati. Bila berlaku begini, dan dia berlaku dalam perkataan. Dia berlaku dekat mana? Dalam perkataan. Dalam perkataan kan? Inilah nama dia mad lazim kalimi. Nama dia mad. Kenapa? Sebab dia dibaca panjang. Kenapa dia dah panggilkan lazim? Lazim maknanya mesti. Wajib dibaca panjang. Mad lazim. Mesti dibaca panjang. Kalimi. Kalimi kenapa? Sebab dia berada dalam kalimah. Al-ana tadi tu berada dalam kalimah. Ni nama dia mad lazim kalimi. Asas dia apa? Bentuk mad asli jumpa mati. Ma'arid li sukun asas dia apa? Bentuk mad asli jumpa mati. Tapi mati ni baru datang. Ni memang mati. Berhenti tak mati, dia memang mati. Kalau yang atas ni dia mati baru datang. Kalau sambung dia tak mati. Okey? Sebab tu yang ini boleh dibaca 2, 4, 6. Ini boleh baca 2, 4, 6. Tapi yang ni mad lazim mesti dibaca 6. Baik, tengok kat situ balik semula. Ayat 51. Bunyinya tadi apa? Al-ana. Al-ana. Okey? Itu nama dia mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi. Okey.
Kemudian kita tengok balik semula pada pembacaan kita, insya-Allah. Hari ini kita akan tengok mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Mad lazim kalimi dan juga mad lazim harfi, ya. Mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, prepare semua. Muka surat berapa kita sekarang? Muka surat 208. Kita berhenti kat sini, ya. Ayat yang kedua tu kita berhenti kat sini. An anzirin nas. Kemudian kita balik ambil semula pada perkataan an anzirin. Kita ambil daripada situ, Tapi ayat ni panjang sikit, Kita tarik nafas sikit. Baik, sedia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. Sekali lagi, kita ulang. 1, 2. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. Panjang sikit ni. Kena tarik nafas ni, tak cukup ni. Kita ulang daripada an anzirin nas, ataupun kita lajukan sikit. 1, 2. Kita ambil daripada sini. 1, 2. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Kita sampai berhenti sittati ayyam. Kemudian kita ambil fi sittati ayyamin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا. Saya ulang. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا. Kita berhenti sini, Panjang ni. Kita ulang semula potongan yang terakhir.
dekat innahu. 1, 2. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladhina amanu وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم. Kita ambil daripada lahum. 1, 2. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Baik, kita berhenti dekat sini Sini wal qamara nura. Okey. 1, 2. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. Kita ambil sini wama. 1, 2. وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Alhamdulillah, ayat 1 sampai ayat 6. Di antara ayat tadabbur kita yang penting ialah pada ayat nombor 3, surah Yunus, muka surat 208. Surah Yunus muka surat 8. Kita kalau perasan kat sini, dekat live kita ni, nampak tak kat atas ni? Nampak kan dia tulis surah apa tu? Kecil je kat sini kan, surah Yunus. Nanti dia tunjukkan muka surat ni muka surat berapa, 1 sampai 6. Maknanya muka surat ni ada ayat 1 sampai ayat 6. Nanti kalau muka surat lain dia akan tulislah begitu. Okey, cantik. Hari ni saya nak cerita sikit satu lagi, iaitu tadi yang terakhir sekali kita cerita apa? Mad lazim kalimi. Kenapa nama dia mad? Sebab dia dibaca panjang. Kenapa kita panggil dia lazim? Sebab dia mesti dibaca panjang. Kemudian kenapa dia kalimi? Sebab dia bentuk kalimah, perkataan. Mana kalimah dia? Al-ana. Itu kalimah dia lah. Al-ana. Itu kalimah dia. Sekarang ada juga lagi satu. Nama dia mad lazim harfi. Dia lazim juga. Kena baca panjang juga. Tapi bentuk dia huruf. Kat mana? Kat sini. Ni. Kalau tadi saya tulis. Okey, saya contoh. Saya tulis Dia kalau tulis depan-depan kita, kita senang tau nak ingat. Kita cam. Sebab dia punya bentuk dia nampak. Dia punya bentuk dia apa? Bentuk dia nampak jelas. Kalau kita tengok saja, kita tak nampak macam mana terjadinya tulisan, kita tak perasan sangat. Tapi bila kita tengok, biasanya kita tengok macam mana tulisan tu berlaku. Tadi ada kalimah, ayat 51, yang kita baca 6 harakat tu, bentuknya macam gini. Pertama, A. Kemudian dia panjang sini. Kemudian dia ada alif kat sini kan. Lebih kurang begitu. Kemudian dia ada hamzah kat sini, tak silap saya. Gitu. Kemudian dia ada huruf nun. Dia ada huruf nun gitu. Lebih kurang saya sebab ada kamera ni tak dapat nak tulis tegak. Jadi bunyi dia al-ana, adakah sekarang. Ini kan satu perkataan kan? Satu kalimah. Satu perkataan. Jadi mad lazimnya
kat sini, mad asli dia jumpa, mad asli ataupun badal tu dia jumpa dengan huruf bertanda mati dalam satu kalimah. Maka ni nama dia mad lazim kalimi. Sebab dia berlaku dalam kalimah ni. Dalam kalimah tu berlaku. Mana kalimahnya berlaku? Kalimahnya berlaku dalam kalimah ni. Tapi ada lagi satu nama dia mad lazim harfi. Kenapa? Sebab dia tak berlaku dalam kalimah. Dia hanya berlaku pada huruf saja. Mana hurufnya? Alif lam ra. Alif dia berlaku pada huruf lam. Alif lam ra. Dia berlaku hanya pada huruf lam saja. Lam ni nak baca berapa panjang? Nampak tu. Dia ada tanda ombak rindu kat atas tu. Nampak tu, saya tunjuk pen saya tu ada tanda mat kan? Ada tanda mat kan? Kenapa dia baca panjang? Sebab dia punya konsep sama. Dia punya konsep sama. Lam, macam mana kita eja lam? Macam ni eja lam. Dalam lam ni kalau kita pecahkan ejaan dia, lam ni, kalau kita pecahkan ejaan dia, dalam lam ni ada apa? Dalam lam ni ada 3 huruf. 3 huruf yang menunjukkan ejaan dia. Macam ni ejaan dia? Lam, alif, mim. Lam, alif, mim. Cuba sebut. Lam. Inilah lam. Hurufnya ni. Tapi yang terjadi di dalam huruf lam, yang tak ada pada tulisan, tapi ada pada bunyi, pada bacaan, pada sebutan, pada lafaz kita, kita sebut bukan ni. Yang kita sebut ni. Lam. Alif sebelum dia. Alif cerita lain. Alif cerita kat alif sini. Yang sebelah dia ra cerita sebelah sini. Itu cerita lain. Sekarang saya nak cerita huruf saja. Maknanya apa? Yang tadi saya sebut, mad asli jumpa tanda mati dalam kalimah. Jadi nama dia mad lazim kalimi. Sekarang saya cerita, mad asli jumpa mati dalam huruf. Dalam huruf, bukan dalam kalimah dia. Dalam huruf dia saja. Ni saja cerita dia. Tajuk dia lam saja. Jangan terkeluar cerita lain. Maknanya mad lazim harfi. Dia berlaku dalam huruf. Tidak ada pada tulisan. Tak nampak lam alif mim pada tulisan. Tapi ada pada bacaan. Bila kita sebut lam, ni yang kita sebut. Hurufnya ni. Jadi terjadinya mad asli jumpa huruf yang bertanda mati, tak nampak dalam huruf. Tapi berlaku tak? Berlaku. Ada tak pada tulisan? Tiada. Ada tak pada bacaan? Ada. Macam mana Ustaz tahu pada bacaan? Cuba awak sebut lam. Lam. Itu. Awak dah sebut lam tu. Saya ceritakan. Ejaan dia ialah lam, alif, mim. Jadi mad asli jumpa mati. Yang ini namanya mad lazim. Tapi kalimi ke harfi? Dia berlaku dalam huruf, kita panggil dia harfi. Kak Zam di Laila pun dah sampai ni. Alhamdulillah dah mula online. Barakallahu fikum. Baik. Mudah-mudahan dengan cara penjelasan ringkas itu, pengenalan tu kita dapat kenal dengan cara lebih baik. Okey, sebelum kita tengok pada ayat, kita teka. Ni mad apa, kita teka. Nanti semua jawab gini. Bunyi dia dengan apa nama mad dia. InsyaAllah. Baik. Sebelum tu kita ambil pengajaran sikit. Tadabbur kita sebenarnya pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah mencipta langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 masa. Thumma stawa 'alal arsh. Thumma stawa tu kemudian, dan thumma tu maknanya dan, istawa maknanya Allah menguasai ke atas arasy. Allah menguasai ke atas arasy. Ayat ni sangat penting kerana ayat ni menegaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu dia wujud. Ka'amiza kamsi, dia tulis ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Mad lazim tu memang tak ada pada tulisan, tak nampak lah. Tapi ada pada bacaan kita. Tapi kalau kita belajar, kita perincikan, kita tuliskan, adalah pada tulisan. Maksud saya tak ada pada tulisan tu, pada mushaf Quran tak tertulis. Lam alif mim tu tak tertulis. Tapi ada hukumnya terjadi dengan sebab ejaan daripada huruf itu.
Ejaan daripada huruf itu. Baik, kembali kepada ayat yang 3 tadi. Ayat yang 3 tadi mengajarkan kita kepada satu kefahaman yang penting bagi kita umat Islam, iaitu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud tanpa memerlukan tempat. Wujud tanpa memerlukan tempat. Orang Jawa sebut Allah exists without a place. Allah exists without a place. Kita kalau ada anak-anak kecil tanya, anak saya yang paling besar umur 8 tahun dah mula banyak tanya. Anak saya nombor 2 pun umur 5 tahun pun boleh tahan, mula banyak tanya. Nombor 3 umur 4 tahun. Ini umur 5, 6, 7 ni mula banyak tanya. Antara salah satu daripada pertanyaan yang kadang-kadang memang keluar dari mulut mereka, mereka akan tanya kepada kita, Papa, Allah ada dekat mana? First sekali, kita jangan memandai-mandai menjawab benda yang kita tak tahu. Tetapi ilmu ni mesti wajib kita tahu. Sebab dia keyakinan dan akidah kita. Okey? Okey. Kalau anak kita tanya, Papa, anak saya panggil saya Papa, Papa, Allah ada di mana? Saya sebagai Papa tak boleh jawab dengan jawapan yang salah. Mesti jawab dengan jawapan yang betul sekalipun dia tidak faham. Kerana kefahaman dia tak penting saat ini. Tetapi dia berhak mendapat jawapan yang penting daripada kita. Kerana dia adalah soal akidah yang tak ada nego-nego dan tak ada bincang-bincang. Kalau ada seseorang papa ataupun mama ataupun nenek ke neni ke apa, dia jawab, dia kata Allah ada di mana-mana. Kalau dia jawab, Allah ada di mana-mana. Maka anak dia pun, kalau anak dia tanya, Papa, kalau Allah ada di mana-mana, kalau gitu, dekat dalam tandas ada tak? Wah, kita pun pening nak jawab. Alamak, tadi kata ada kat mana-mana. Sekarang anak dah tanya, ada kat dalam tandas. Kalau kita kata Allah dalam tandas, tak boleh. Tak boleh. Tadi kita jawab, Allah berada di mana-mana. Jadi jawapan dia berada di mana-mana tu, elakkan daripada guna jawapan tu. Walaupun sebahagian daripada kita bila sebut Allah berada di mana-mana, itu maksudnya ialah Allah sentiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Saya faham. Biasanya kalau kita nasihat anak, ingat, jangan buat nakal-nakal. Ingat, Allah tu berada di mana-mana. Biasanya maknanya bukan Allah ada dekat tempat dia pergi. Maksud dia nak beritahu Allah sentiasa maha mengetahui dan maha melihat apa yang dia buat. Biasanya orang maksudkan begitu. Saya faham. Tapi jawapan sebut dengan memberi jawapan Allah berada di mana-mana tak tepat. Jangan pula cakap Allah berada di dalam Kaabah. Mentang-mentang semua orang Islam sujud menghadap ke arah kiblat Kaabah. Tak. Saya sujud di depan Kaabah dengan keyakinan Allah langsung tidak ada dan tidak akan ada dan tidak pernah ada di dalam Kaabah. Sebab Kaabah tu makhluk Allah. Allah yang cipta Kaabah itu. Maka Allah tidak berhajat kepada Kaabah. Kaabah tak ada. Dalam dia ada tiang 3, ada batu mozaik, ada dalam tu. Tapi Allah tidak ada di situ. Tapi kenapa kita solat menghadap ke arah Kaabah, sujud menghadap ke arah Kaabah? Kita bukan sujud kepada Kaabah. Kita sujud kepada Allah. Tetapi sujud menghadap ke arah Kaabah. Kerana Kaabah tu kiblat kita. Dan kerana Allah yang perintahkan kita menghadap ke arah kiblat yang namanya Kaabah. Sebab tu kita hadap Kaabah. Saya menghadap Kaabah bukan kerana sujud kepada Kaabah. Bukan, saya sujud kepada Allah. Walaupun saya berada di dalam Masjidil Haram, saya sujud di depan Kaabah, bukan sujud kepada Kaabah. Sujud saya tetap kepada Allah. Cuma Allah perintahkan saya sujud menghadap ke arah kiblat, yang dijadikan kiblat untuk kita adalah Kaabah yang mulia. Maka kita hadap ke arah itu. Allah juga bukan berada di dalam bumi, bukan berada di dalam badan wali, bukan. Allah juga bukan berada di atas langit ataupun di atas arash, bukan. Di atas arash ada kitab yang besar. Di atas langit ada makhluk Allah. Ada Baitul Izzah di sana, langit yang pertama. Di atas langit ada Baitul Ma'mur, ada Loh Mahfuz, ada Al-Qalam, ada kursi, ada arash, ada air. Ke atas langit memang ada makhluk Allah. Tetapi Allah, dia yang mencipta atas langit, dan Allah bukan berada di atas langit. Ingat masa Nabi SAW pergi Isra' dan Mi'raj, Nabi menuju ke sana, ke tempat atas, naik atas sampai melepasi Sidratul Muntaha. Nabi sampai ke sana, Nabi berada di suatu tempat yang Allah khaskan tempat itu untuk Nabi. Lalu Nabi berada di situ dalam keadaan seorang diri.
Adakah Nabi mendengar firman Allah? Ya, Rasulullah mendengar firman Allah. Adakah Nabi melihat Allah? Ya, Nabi melihat Allah. Sebahagian ulama mengatakan melihat dengan hatinya. Tetapi ketika Nabi melihat Allah dan mendengar firman Allah tanpa perantaraan Jibril dan sebagainya, adakah Allah juga berada di situ? Jawapannya tidak. Allah tidak ada di situ. Tapi Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah mendengarkan wahyu, Rasulullah melihat Allah dengan hatinya ataupun dengan matanya bagi sebahagian ulama salaf, tetapi Allah bukan berada di situ. Ustaz, kan itu tempat special. Ya, tempat special untuk Nabi tapi bukan special bagi Allah. Kerana bagi Allah semua makhluk itu Allah tidak memerlukan. Allah tak perlukan langit, Allah tak perlukan arash, Allah tak perlukan Nabi, Allah tak perlukan Kaabah. Dan Allah tak perlukan kita dengan ibadah-ibadah kita. Semua sekali tak diperlukan oleh Allah. Yang tuan-tuan baca Quran malam ni, ibadah tuan-tuan, amal soleh tuan-tuan, terus terang saya katakan, sekuman sesin pun Allah tidak memerlukan ibadah tuan-tuan. Tak perlu. Allah tak perlu. Dengan tuan-tuan, puan-puan sekali, semua sekali Allah tak perlu. Dengan harta tuan-tuan yang tuan-tuan infakkan tu, sesin sekuman pun Allah tak perlu. Kerana semuanya milik Allah, termasuk dengan tuan-tuan dan puan-puan sekali. Semuanya milik Allah dan Allah tak memerlukan. Sebab tu kita sebut Allah Maha Kaya. Orang kalau kaya, dia banyak harta, tapi dia perlukan harta tu. Kalau tak ada harta tu, kelang kabut dia. Orang yang ada kereta besar, cuba kereta dia tiba-tiba hilang, tak ada, kelang kabut dia. Orang yang ada rumah besar, kalau rumah dia semua ranak terbakar, kelang kabut dia. Sebab dia memiliki harta yang banyak, tetapi dia memerlukan. Allah memiliki semua sekali, segala apa yang ada di dalam alam ini, dan Allah tidak memerlukan semua sekali. Dengan kita-kita tak diperlukan oleh Allah. Jadi bila disebut istawa alal arsh, itu maknanya ialah Allah menguasai arsh. Allah menguasai dan menundukkan arash, dan Allah tidak memerlukan arash. Keyakinan kita tadi apa? Allah wujud tanpa memerlukan sebarang tempat. Jadi jangan cakap di mana-mana, jangan cakap dalam Kaabah, jangan cakap atas langit. Kerana akidah Allah berada di atas langit itu akidah sebahagian orang-orang Yahudi. Akidah yang mengatakan Allah dalam Kaabah, akidah yang salah. Akidah Allah berada di mana-mana, muncul dekat mana-mana, itu juga akidah yang tidak benar. Bahasa Jawanya apa tadi? Ingat tak? Bahasa Jawanya saya sebut tadi apa? Saya sebut bendanya bahasa Inggeris. Oleh kerana saya ni sebutan bahasa Inggerisnya bunyi Jawa, saya sebutlah Jawa. Jadi Allah wujud tanpa bertempat, tanpa memerlukan sebarang tempat. Kalau anak tanya saya, Papa, Allah ada dekat mana? Jawapan saya simple. Allah exists without a place. Allah yang create semua place, atas, bawah, tepi, kanan, semua Allah cipta. Allah tak perlukan tempat. Wujud dia ada tanpa bertempat. Apa-apa, kalau Allah ada tanpa bertempat, habis dia ada dekat mana? Dia ada tanpa bertempat. Papa ni tak boleh fikirlah kita. Kalau dia tak boleh fikir, maknanya betul lah iman dia. Kerana Allah memang tidak boleh difikirkan. Kalau dia tak boleh fikir, betul. Dan kita kena bagi jawapan yang betul tentang Allah sekalipun dia tak boleh berfikir. Sebab ada perkara tentang Allah memang tidak boleh difikirkan, tidak mampu difikirkan, dan tidak dibenarkan untuk berfikir tentang perkara tersebut. Tu kita kena tahu. Kita kena tahu, tanam betul-betul ni. Ini perkara yang paling asas, basic sekali kita kena faham. Anak berhak mendapat jawapan yang benar sekalipun belum sampai tahap kefahaman mereka. Tetapi jangan melayani untuk mereka faham sehingga kita berikan jawapan yang salah. Okey? Anak berhak mendapat jawapan yang benar. Sekalipun dia belum faham, tak apa. Tapi jangan memancing cepat kefahaman dia sehingga kita gadaikan dengan memberi jawapan yang salah. Apalagi tentang bab akidah dan bab kepercayaan. Okey, baik. Itu tadabbur kita pada ayat tersebut. Baik. Sekarang kita pergi kepada, kita tengok. Okey, saya nak tanya ni, soalan-soalan. Ada satu perkataan. Satu perkataan. Pada ayat yang ni. Baris yang kedua pada surah. Baris yang ketiga pada muka surat. An auhayna ila. An auhayna ila. An auhayna ila. Apa dia agak-agak ni? Mat apa nama dia? Ini nama dia mat apa ni? Ada mat asli, auhayna, kami wahyukan, ila, kepada.
ila satu perkataan. Ini nama dia apa? Betul jawapan. Ini nama dia mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kenapa? Mad asli jumpa hamzah dalam dua kalimah berbeza. Perkataan lain. Ila perkataan lain. Okey, cantik. Jawapan yang betul. Hajar Norma Mansur. Barakallahu fikum. Soalan yang kedua, kita tengok ni. Mudah-mudahan insya-Allah jangan silap. Kita baca pada kalimah tadhakkarun. Ini nama dia. Bila saya wakaf, ada mad asli ru, jumpa huruf yang bertanda mati. Tapi mati tu dia mendatang. Baru dia datang. Asalnya dia baris atas. Yang ni kita nak panggil dia mad apa tu? Di hujung bacaan. Berbetulan dia juga di hujung ayat. Tadhakkarun. Hujung ayat yang ketiga. Maka kita nak nama mad apa? Betul jawapannya. Itu nama dia mad arid lis sukun. Cantik. Mad arid lis sukun. Terbaik. Kemudian, soalan yang ketiga, kita pergi pada kalimah di bawah. Awal ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a. Huwallazi ja'ala asy-syamsa, dialah yang telah menjadikan matahari itu diya'a. Baik, ni mad apa ni? Kita panggil apa? Betul jawapannya. Laju betul lah masing-masing menjawab. Ada mad asli, jumpa hamzah dalam satu kalimah. Diya ni maknanya sinar. Kat sinar ada tak hari ni, malam ni? Sinar. Diya. Jadi yang ni kita panggil apa? Mad wajib muttasil. Muttasil maknanya sambung. Mad wajib muttasil. Betul. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Barakallahu fikum. Maknanya kita kenal. Cuma jawapan dia kalau saya tanya, kenapa panggil? Kenapa? Saya biasa akan tanya kenapa. Lepas ni dah tak nak tanya apa. Kenapa? Kenapa? Sebab ada mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah. Mad asli jumpa hamzah. Kalau saya tanya, mana mad asli dia? Ya. Ya alif mati di atas ya. Ya, tu mad asli dia. Mana hamzah dia? Tu, an. Tu mad asli dia. Bila waqaf, okey. Jadi dalam satu kalimah, ya, dia satu kalimah. Rupanya tu mad wajib muttasil. Senang kenal. Yang penting saya akan tanya kenapa. Sekarang kita belum masuk lagi nama dia ikhfa hakiki, idgham bila gunnah, idgham mislain syafawi. Nanti dulu. Saya nak kenal bentuk dulu. Nanti kita pelan-pelan kita masuk. Sempat tak sempat untuk 29 hari ni wallahu alam, dan saya mungkin taklah tunjuk semua. Dan juga bukanlah kemampuan saya menunjukkan semua. Tapi at least perkara yang basic-basic yang senang untuk dikenal dengan bentuknya tu, saya akan tunjukkan melalui bentuk. Okey, contoh. Kita terkeluar tajuk sikit, tapi penting ni. Tengok kenapa saya kata kita mudah kenal melalui bentuk. Dulu kita tak lalu bentuk sebab zaman Rasulullah, zaman sahabat, dia tak ada tulis baris dia. Okey, tengok sini. Perhati betul-betul. Tengok betul-betul. Apa beza yang ini? Yang ini baris bawah kan? Tanwin kan? Tanwin bawah. Atas ni ada lagi satu tanwin bawah. Tanwin. Dua-dua tanwin baris bawah. Baris dua di bawah. Kan? Baris dua di bawah. Cuba tengok. Satu tu tegak, satu tu baris tu macam apa nak cakap? Yang ni selari, sama selari lah, maknanya saya sebut selari. Yang ni dia serong, dia tak selari. Masing-masing tengok ke ukuran macam. Yang ni tegak, yang ni serong. Tegak dengan serong ni ada isyarat. Tegak dengan serong ni ada apa? Ada isyarat. Nanti kita tengok kat sini, serong balik. Kat sini serong lagi. Tengok dekat sini pula, tengok jari saya sebelah kiri. Yang ni tegak balik. Jadi ada yang tegak, ada yang sengit. Padahal sama-sama tanwin baris bawah. Sama-sama tanwin baris bawah. Jadi ada yang tegak, ada yang sengit. Okey. Contoh kedua. Ni kenal bentuk je dulu. Tengok sini.
Dua-dua ni. Tengok sini, fokus sini, fokus sini. Tengok sini. Lasahirum mubin. Ni dua-dua tanwin baris depan. Rum, nun, rum, run, nun, run, nun. Yang run ni bentuk dia 99. Yang nun ni bentuk dia macam keluarga 69. Sudah keluar pula keluarga 69. Jadi maknanya ada dua bentuk. Padahal dua-dua tu tanwin baris depan. Jadi kita nanti yang ke depan insya-Allah kita akan kenal lalu bentuk tu. Daripada bentuk tu kita hujahkan. Saya kata kenapa masuk urut sebelah? Sebab dia bentuk dia gini ustaz. Kenapa awak tak masuk urut sebelah, awak baca terang, izhar dan jelas? Sebab bentuk dia tegak ustaz. Dia selari aja, dia tak nak cocok kawan sebelah. Tapi kalau sengit tanwin dia, maknanya sengit dia nak cocok kawan sebelah. Maknanya dia mesti ganggu urut sebelah. Sama ada dia idgham ke, dia ikhfa ke, adalah tu. Jadi daripada bentuk-bentuk tu mempermudah kita. Kalaupun kita tak ingat nama hukum tajwid, at least kita boleh kenal lalu bentuk dan dhabit yang ada, membantu kita untuk mengingat kepada nama-nama tajwid. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan esok insya-Allah kita akan lihat pada satu lagi mad yang dekat dengan mad asli. Ada satu mad nama dia mad lin. Mad dia nama dia apa? Mad lin. Mana mad lin ni nanti kita nak tengok ketika di tengah-tengah ayat dan macam mana di hujung ayat. Macam mana di hujung ayat setelah kita dah bukan terror lah, setelah kita dah maklum tentang mad asli dengan mad badal dulu, serta masalah-masalah yang berkaitan mad asli, mad badal. Nanti bila kita masuk mad lin, kita jadi mudah sikit. Kita jadi mudah sikit, mudah-mudahan insya-Allah. Barakallahu fikum. Dan doa yang saya nak lampirkan ataupun kongsikan ialah tengok muka surat 207 sebelahnya aja. 207 tengok sikit. Apa doanya di bawah tu? Doa yang saya suka sangat doa ni. Kalau orang tuan imam kita, tuan Khairuddin, imam besar kita, dia tanya dhabit tu apa? Betul dia pula yang tanya. Dia nanti dia tolong jawab nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, tengok di bawah tu. Ada doa yang saya suka. Fa in tawallau, sekiranya mereka berpaling, jika mereka berpaling. Ustaz, ma'arid Juminah sukun, dia tanya ma'arid li sukun karim ketika waqaf. Ya betul. Baik, sekarang ni kat sini ni bawah ni fa in tawallau, apabila mereka berpaling, ada orang tak nak dengar nasihat kita, ataupun ada orang tak nak terima apa yang kita sampaikan, ataupun ada orang berpaling daripada kebaikan yang kita ajak dan sebagainya, maka salah satu daripada bacaan yang bagus kita baca, orang berpaling daripada kita, maka bacakan hasbiyallah. Hasbiyallah. Hasbiyallah maknanya kecukupan aku adalah Allah. Maknanya aku tak perlukan siapa-siapa, aku hanya memerlukan Allah. Kecukupan aku adalah Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Tuhan pemilik arasy yang agung. Allah tegaskan ke ayat ni, Dia Tuhan kepada arasy. Jadi jangan cakap Allah berada di atas arasy. Kalau berada di atas arasy tu bukan Tuhan arasy. Itu maknanya makhluk yang memerlukan arasy. Jadi Tuhan kepada arasy maknanya Dia tidak perlukan arasy. Bila Dia dah tegaskan bahawa Dia tidak memerlukan arasy, maknanya Allah wujud bukan berada di atas arasy. Sebab Allah tidak memerlukan arasy. Dia wujud tanpa memerlukan sebarang tempat. Bentuk cucuk kawan sebelah tu kena bunyikan dengung kan ustaz bila tanya. Okey. Bentuk dia, tanwin tu dia cocok jadi apa? InsyaAllah kita akan lihat pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup, boleh tak sama-sama kita baca daripada ayat yang pertama dengan bacaan yang agak laju sikit? Boleh? Kita baca sama-sama Ambil barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan kefasihan kepada kita insya-Allah. Doa supaya kita satu hari asbab hari ini mudah-mudahan beri kebaikan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim.
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق kita ulang 1, 2 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Tadi Kak Sariah Syeri, dia tanya tentang tanwin macam mana kalau sengit dan tegak betul mempengaruhi huruf yang selepasnya. InsyaAllah penjelasannya saya akan kongsikan dalam pertemuan kita akan datang. Terima kasih kerana istiqamah berterusan doa. Mudah-mudahan kita dapat pertambahan kefahaman. Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, tambahkanlah kefahaman kami dalam urusan agama, khususnya berkaitan dengan Al-Quran. Kita tidak tahu apakah rezeki yang Allah nak rezekikan kepada kita berkaitan Quran pada tahun 2025. Mungkin kita dikurniakan oleh Allah dapat khatam Al-Quran dalam Masjidil Haram. Berkah kefahaman kita yang bermula daripada belajar yang namanya kelas malam 1 jam seperti ini. Kita tak tahu. Jadi mungkin ada orang yang direzekikan begitu pada masa akan datang, kita pun tak tahu. Dan kita pun hari ini dapat faham. Ada orang cakap, Ustaz, hari ini baru saya faham, Ustaz, Alhamdulillah, mat mutasil baru saya faham. Sebenarnya yang memahamkan kamu, awak semua adalah Allah. Saya cuma bantu saja. Tapi apakah saya yang berjaya memahamkan dari sudut asbabnya? Saya cuma 5% yang akhir sekali. Tapi bermula daripada mana? Bermula tahun 2000 kita belajar dengan ustaz ni. Tahun 2002 kita belajar, dia tambah 20%. Tahun 2004 dia tambah lagi 20%. Tahun 2008 dia tambah lagi 20%. Lagi 95% je nak faham. Tak berapa faham sangat. Sikit lagi.
Saya datang-datang muncul dekat online ni, cuma tambah sikit je, solid 5% je. Tiba-tiba kita dapat faham. Tapi adakah kita faham keseluruhannya pada malam ini? Kita tak tahu. Oh, barakah belajar sejak daripada tahun 2001 dulu. Akhirnya 2020 dapat 100% kefahaman dalam satu bab tajwid namanya mad wajib muttasil. Contoh. Jadi kita teruskan usaha, mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita laksanakan pada hari ini, doalah mudah-mudahan Allah rezekikan kita hal kebaikan pada masa yang akan datang. Kalau tidak pun, biarlah kita meninggal dunia dalam keadaan sedang memperbaiki diri kita dengan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Esok insya-Allah jangan lupa kita di tempat yang baru. Saya dah tulis itu, page yang baru. Takut saya bimbang besok tak jumpa, ramai yang tak jumpa. Mana Facebook dia? Facebook ni dah tahu kan? Ustaz Iliyin Aminin Sengkang. Lepas tu off page saya dah tuliskan. Barakallahu fikum. Saya tuliskan situ. Nanti catatkanlah. Mudah-mudahan besok pergi ke Facebook ni. Biasanya Facebook dia, tulisan dia ni. Nama saya saja Facebooknya. Sekarang esok pergi Facebook juga. Sama juga. Tapi pergi yang kat situ. Bolehlah cepat-cepat like dulu awal-awal malam ni. Pergi ke situ, type je. UST selang nama saya. Lepas tu dash of OFF selang page. Ikutlah selangnya tu. Kemudian like, nanti besok mempermudah kita untuk bersama. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ummu Nurul ditanya Al-Quran resam Uthmani yang Ustaz guna. Ya, resam Uthmani. Mudah-mudahan Allah tambah kefahaman kita insyaAllah. Jazakumullahu khairan katsira. Apa yang baik itu datang dari Allah. Kekurangan, kelemahan semuanya dari Allah. Atas kelemahan diri saya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Siapa yang tadi dah menyampaikan bantuan pada sahabat saya tu yang dalam keadaan kesukaran pada saat ini, yang memerlukan belanja lebih kurang 35,000 untuk tujuan isterinya mangsa letupan kebakaran kat dalam rumah gas tu. Terima kasih banyak. Walaupun ada pihak lain juga berusaha untuk bantu, dan saya secara peribadi membantu dia dari segi mengiklankanlah atas dasar kepercayaan, supaya sekarang banyak scammer-scammer, orang yang menggunakan nama orang lain untuk kutip-kutip duit dan sebagainya, dan kita ambil perhatian tu supaya tidak berlaku penyelewengan, penipuan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan siapa saja yang telah mengeluarkan belanjanya di sisi Allah, mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baik. Dan kita latih hati kita untuk membenarkan hadis Nabi, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangkan harta kita barang sedikit pun. Pasti janji Allah, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Kita ada RM10, 10 orang curi RM2, maka tinggal RM8. Tapi kalau RM10 kita sedekahkan RM2, duit kita yang berbaki bukan RM8. Bohong. Hanya mata kasar melihat RM8 pada kiraan baki dalam dompet kita, tetapi Rasulullah janjikan tidak akan mengurangkan harta barang sikit pun. Barakallahu fikum. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan, kelemahan semuanya dari Allah atas kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا